Sejarah Mengkudu berbias kesuma di telah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Mencari timba di anak dara di bawah sarang burung tempua. Dalam sembah pembuka bicara. Selamat datang. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton. Saya Lin Li selaku moderator pada sesi 3 bagi pembentangan PLC, Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan tahun 2022 atau Kompi kali kedua tahun 2022 di saluran. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan educator. Kumpulan educator diketuai oleh Mardawia binti Tawil dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan tajuk Pendekatan Digital Q&A menggunakan aplikasi Mentimeter, satu alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan secara digital. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatih, wakil PLC Kumpulan Educator daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Tajuk PLC kami pada kali ini adalah Pendekatan Digital Q&A menggunakan aplikasi Mentimeter, iaitu satu alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan secara digital. Ahli-ahli kumpulan educator terdiri daripada Puan Mardawia Tawil selaku Ketua Kumpulan, Puan Suhaila Ahmad selaku Pensyarah Pembimbing, Encik Tilai Kumar anak lelaki Patah Tali selaku Pensyarah Cemerlang Unit Sains Komputer, Encik Tan Hesun selaku Menti, dan saya sendiri Sharifah Fatin Zulaika binti Saidina Abidin selaku Menti. Aktiviti PLC kami memfokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah memastikan pembelajaran murid, yang kedua membina budaya kolaboratif guru, dan yang ketiga fokus kepada pencapaian murid. Sebagaimana yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran PDP saling berkait. Pengajaran melibatkan strategi atau kaedah penyampaian serta bahan bantu mengajar BBM yang bermakna, manakala pembelajaran adalah impak daripada pengajaran yang telah berlaku kepada pelajar. Strategi tidak perlu diubah, namun bahan dan alat bantu mengajar BBM itulah perlu berevolusi dengan teknologi. Hari ini, kami akan berkongsi tentang penggunaan aplikasi Mentimeter sebagai satu platform BBM serta pendekatan pengajaran soal jawab dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek sains komputer. Aktiviti ini merupakan kesinambungan daripada program pementoran yang dilaksanakan di Kolej Matrikulasi. Melalui sesi pemantauan PDP, Menti telah berjaya menarik minat pelajar dengan penggunaan Mentimeter semasa proses pengajaran beliau. Sesi PDP Menti direkodkan dan dikongsikan bersama ahli ini. Jadi, tujuan aktiviti PLC ini adalah untuk membina budaya kolaboratif di kalangan para guru. Subjek sains komputer ini menerapkan hasil pembelajaran kursus CLO 3 dan hasil pembelajaran PLO 4. Diharap melalui strategi yang diperkenalkan ini dapat membantu pelajar untuk memahami tajuk pengaturcaraan yang diajar. Bagi mengenal pasti masalah dan isu, satu sesi penilaian awal telah kami lakukan melibatkan 50 orang pelajar dan menggunakan 2 soalan penyelesaian masalah pengaturcaraan. Objektif sesi ini adalah untuk mengukur kemampuan pelajar menganalisis kehendak soalan, mengenal pasti struktur kawalan yang sesuai dan akhir sekali menulis aturcara menggunakan format dan bahasa jawaban yang betul. Dan ini adalah contoh jawapan pelajar. Hasil dapatan sesi penilaian awal, terdapat 28 orang pelajar menyatakan soalan yang diberi adalah sukar. Antara masalah yang dikenal pasti, pelajar tidak dapat memahami kehendak soalan, pelajar tidak dapat mengenal pasti struktur kawalan yang berkaitan bagi menyelesaikan masalah tersebut, serta pelajar tidak mahir menggunakan bahasa pengaturcaraan Java yang betul.
Daripada pengajaran dan pembelajaran pesyarah sebelum ini, kami mendapati pembelajaran menggunakan video hanya bersifat self-paced learning. Tiada atau kurang sesi perbincangan semasa melihat video. Pembelajaran yang berlaku hanya pada tahap pengetahuan sahaja dan sekaligus ini bertentangan dengan aras kognitif PLO4 dan CLO3 yang dinyatakan dalam topik ini, iaitu aras kognitif sederhana, aplikasi dan analisis. Ini jadual perbaguan yang dirancang sepanjang tempoh dari Mac sehingga Ogos. Objektif perkongsian PLC kami adalah untuk membina satu pendekatan atau strategi pengajaran dan pembelajaran alternatif bagi topik pengatur caraan. Fokus kami ialah kaedah yang melibatkan strategi dan aplikasi digital Mentimeter semasa sesi pengajaran dan pembelajaran topik 3.3 pengatur caraan Java. Cadangan kami, strategi pengajaran yang dipilih adalah kaedah soal jawab Q&A dan aplikasi yang dipilih adalah Mentimeter sebagai platform bahan digital. Alat kolaboratif kami adalah diskusi kes, manakala sasaran kami melibatkan dua kumpulan tutoran ahli kumpulan PLC. Latar belakang pelajar yang dipilih adalah daripada sistem 2 semester dan sistem 4 semester. Raja 1 menunjukkan proses pembinaan digital Q&A. Dalam proses ini, ada 4 langkah yang diambil. Bermula dengan pembinaan soalan sehinggalah menghasilkan refleksi. Di dalam proses tersebut, pelaksanaan PDP ditunjukkan dalam Rajah 2. Berdasarkan kepada graf, item 3 dan item 4 menunjukkan penurunan beratus. Kerana disebabkan oleh tempoh masa yang diperuntukkan menjawab soalan adalah singkat bagi pelajar tersebut. Jadual 2 menunjukkan refleksi pelajar dan pesyarah terhadap penggunaan PDP Digital Q&A. Hasil respon pelajar menyatakan soalan yang dibina adalah bagus. Namun, soalan berbentuk pengaturcaraan penuh tidak sesuai dijawab terus di dalam aplikasi digital Mentimeter. Manakala, hasil refleksi pesyarah untuk kitaran 1 menyimpulkan sesi pengajaran dapat direkodkan secara digital melalui sesi-sesi video Google Meet. Semua jawapan pelajar juga dapat disimpan dan didokumentkan secara digital dengan mudah. Pesyarah dapat membuat refleksi proses pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada video dan pautan bahan digital yang sedia ada. Jadual 3 menunjukkan refleksi kitaran 2 yang lebih positif. Dalam kitaran ini, hasil respon pelajar menyatakan masa untuk menjawab mencukupi dan persembahan soalan lebih jelas kerana dalam kitaran 2, bentuk soalan telah dipecahkan secara berstruktur. Tambahan refleksi pesyarah pula, pesyarah dapat memberikan komen secara spontan, masa yang diperuntukkan juga adalah tepat dan adil. Interpretasi dapatan sebelum ini, iaitu dari jadual 2 dan 3, dibahagikan kepada 4, iaitu soal selidik, refleksi pesyarah, refleksi pelajar dan terakhir sekali refleksi pensyarah dan pelajar. Berikut adalah cadangan penambahbaikan dalam digital Q&A. Digital Q&A boleh digunakan dengan kepelbagaian strategi bergantung kepada objektif PDP dan keupayaan pelajar itu sendiri. Maka, perubahan terhadap strategi adalah fleksibel. Adalah dicadangkan juga, digital Q&A ini dapat digunakan semasa sesi penilaian sama ada secara sumatif atau formatif. Digital Q&A juga sesuai digunakan dalam kelas tutoran, kuliah dan amal. Ini adalah sesi perkongsian kami. Kesimpulannya, pendekatan digital Q&A berjaya menarik perhatian pelajar dalam sesi PDP yang dilaksanakan. Melalui beberapa penambahbaikan, pendekatan digital Q&A ini merupakan satu alternatif yang sesuai diketengahkan dalam pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan, terutamanya dalam era digital yang berkembang pesat. Sekian terima kasih dari kami, Kumpulan Educator Kolej Matrikulasi Labuan. Semoga perkongsian PLC ini dapat memberi sedikit manfaat kepada semua.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua, iaitu kumpulan Gens, yang diketuai oleh Azlina binti Zainal dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk GlyNex, Gamifikasi Penguasaan Ejaan Substrat, Proses Glycolysis dalam Konsep Biologi. Kumpulan Gens menetapkan 3 objektif utama. Pertama, perkongsian pengetahuan, kemahiran dan teknik PDP terbaik bagi subtopik glycolysis dengan mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21. Kedua, membantu membimbing pelajar untuk mengurangkan kesilapan ejaan menamakan substrat dalam proses glycolysis. Ketiga, memberi peluang pembelajaran berkesan kepada pelajar melalui penggunaan gamifikasi GlyNex dan pengalaman dalam permainan digital. Tak ingat ejaan. Susahnya nak eja nama structure. Next step, jangan ejaan. PLC Kumpulan Gens berfokus kepada menyelesaikan masalah pelajar menulis dengan ejaan yang tepat bagi substrat kimia dalam subtopik glycolysis. Teacher sharing session sebagai alat kolaboratif dengan melibatkan 9 orang pelajar kelas S13T3 sesi 2021-2022 sebagai kumpulan sasaran. Pelaksanaan teacher sharing sessions adalah seperti berikut. Pilotalk dilakukan bagi berkongsi teknik pengajaran terbaik. Puan Azlina telah memanfaatkan video pembelajaran glycolysis yang disunting dengan tambahan soalan latihan, manakala Puan Suhaila menggunakan aplikasi WordWall secara dalam talian. Sementara Puan Juliet menggunakan aplikasi Live Worksheet sebagai rumusan glycolysis. Cellular expression starts with the first process called glycolysis. The process of glycolysis takes place in 2 phases. Setelah berjaya login, klik Quest dan tekan pada Land of GlyNex. Langkah berikutnya ialah anda perlu membaca storyline. Seterusnya menonton video. Cellular expression starts with the first process called glycolysis. Itself consists dan menyelesaikan tugasan yang diberi. Now, let's have a look at the various reactions involved. In the next reaction, each molecule of glyceraldehyde 3-phosphate Setiap checkpoint hanya dikira selesai apabila pelajar menjawab semua tugasan dengan lengkap. Now, let's summarize the process of glycolysis. Mata yang dikumpul dalam setiap checkpoint akan diambil kira dari prestasi ujian di WordWall atau Live Worksheet. Saya jadi minat belajar bila guna GlyNex ni. Yeay, saya dah senang ingat ejaan. Maknanya belajar glycolysis macam ni. Yes, jawapan dah banyak betul. Topik lain ada macam ni tak, madam?
Berdasarkan graf analisis ujian pra dan ujian pasca bagi pengurangan kesilapan ejaan substrat dalam proses glycolysis, kesemua sampel ujian menunjukkan pengurangan di antara 52% hingga 74%. Sampel ujian ke-8 dan 9 berjaya mencapai pengurangan kesilapan ejaan substrat dalam proses glycolysis tertinggi iaitu 74%. Manakala sampel ujian yang pertama mencapai pengurangan kesilapan ejaan substrat dalam proses glycolysis terendah iaitu 52%. Maka dengan ini, kesilapan ejaan menamakan substrat dalam proses glycolysis berjaya dikurangkan melebihi 50%. Ini dapat dilihat dari graf perbandingan analisis markah ujian pra dan ujian pasca yang menunjukkan semua sampel ujian menunjukkan peningkatan ketara. Graf menunjukkan bahawa peratusan markah maksimum meningkat dari 21% kepada 95% merujuk kepada sampel ujian ke-9. Sementara itu, peratusan markah minimum juga meningkat dari 72% kepada 100% ditunjukkan dari pencapaian sampel keempat. Maka dengan ini, 100% pelajar menunjukkan peningkatan penguasaan subtopik glycolysis juga berjaya dicapai sepenuhnya.
Selamat kembali. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ketiga, iaitu kumpulan MIFA, yang diketuai oleh Fatimah binti Ismail dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk Diskursus Case, Keberkesanan Permainan Digital Mind of Biology bagi meningkatkan kefahaman topik biodiversity dalam kalangan pelajar. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biodiversity merupakan topik yang wajib dipelajari dalam semester 2 bagi pelajar SDS dan SES. Dalam topik ini, pelajar seharusnya menguasai pengkelasan organisma dan perlu mengetahui ciri-ciri unik bagi setiap organisma. Kaedah pengajaran yang selalu dipraktikkan di dalam kelas tutorial ialah melalui perbincangan secara lisan, soalan-soalan latihan di dalam buku atau helaian tambahan. Ini merupakan kaedah konvensional menyebabkan pelajar berasa bosan dan kurang berminat untuk mempelajari topik ini. Alat kolaboratif yang digunakan oleh kumpulan kami ialah diskusi kes untuk melihat keberkesanan permainan digital Mind of Biology bagi meningkatkan kefahaman pelajar terhadap topik biodiversity. Berdasarkan pemerhatian penyelidik, sewaktu di dalam kelas tutorial, 90% pelajar tidak berusaha untuk menjawab soalan BioExcel dan hanya menunggu jawapan daripada pensyarah. Pelajar juga menunjukkan reaksi bosan dan mengantuk apabila topik ini dibincangkan di dalam kelas. Berdasarkan latihan biodiversity test yang diberikan kepada pelajar, penyelidik dapat merumuskan bahawa pelajar tidak dapat membuat pengkelasan berdasarkan kumpulan taxon bagi sesuatu organisma dengan betul dan mengingati ciri-ciri unik bagi sesuatu organisma. Berikut merupakan tinjauan pendapat pelajar terhadap topik biodiversity menggunakan aplikasi Google Forms. Tujuan kajian ini dijalankan pertama adalah untuk memastikan pelajar menjawab sekurang-kurangnya 11/13 soalan dalam UPS 1 dengan tepat. Kedua, meningkatkan kebolehgunaan M of B sebagai alat bantu belajar untuk memahami topik biodiversity. Kumpulan PLC ini ditubuhkan bagi menyelesaikan isu yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dua kitaran PDCA dilaksanakan dalam perancangan aktiviti kami, di mana di dalam kitaran pertama ia melibatkan perbincangan dua hala yang aktif bersama pelajar. Pelajar kemudiannya diberikan lembaran kerja digital yang dijadikan sebagai ujian pra dan juga borang maklum balas pelajar diberikan untuk melihat sikap dan minat pelajar terhadap topik biodiversity. Dalam kitaran kedua, intervensi permainan digital MOFB dilaksanakan dan juga borang soal selidik juga diberikan dikenali sebagai refleksi MOFB untuk melihat perubahan sikap dan minat pelajar terhadap topik biodiversity. Pelajar kemudiannya diuji semasa ujian penilaian sumatif 1 yang dijadikan sebagai ujian POS. Analisis data dilaksanakan untuk melihat perbandingan markah ujian pra dan juga ujian POS dan juga perubahan sikap dan minat pelajar juga dianalisis menggunakan borang soal selidik. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 20 orang pelajar SDS sesi 2020-2021 Kolej Matrikulasi Melaka dari kelas 14P1P7. Permainan Mind of Biology dihasilkan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dan juga Visual Basic Advanced yang mana ia dimainkan di dalam kelas secara bersemuka. Permainan digital MOFB terdiri daripada 4 pusingan di mana pusingan pertama adalah berkonsepkan flipkart. Manakala pusingan kedua, ketiga dan juga keempat adalah berkonsepkan Who Wants to be a Millionaire. Di dalam kitaran pertama, data dikumpulkan dengan mencerap markah pelajar daripada ujian pra dan juga respon pelajar melalui borang maklum balas pelajar. Di dalam kitaran kedua, data pelajar dikumpulkan melalui ujian POS di mana markah dicerap daripada ujian penilaian sumatif 1 dan juga respon pelajar diambil daripada refleksi MOFB. Berdasarkan pemerhatian pensyarah semasa permainan MOFB dilaksanakan, kami mendapati pelajar kelihatan seronok dan teruja semasa pemilihan avatar yang comel dan paparan serta muzik latar yang menarik. Ini sekaligus dapat menarik minat pelajar untuk terlibat secara aktif sepanjang permainan.
Analisis markah bagi ujian pra dan ujian pos menunjukkan peningkatan yang ketara min peratusan iaitu sebanyak 48.5%. Peningkatan ini menunjukkan bahawa selepas pelaksanaan MOFB, pelajar telah menunjukkan peningkatan pencapaian dalam penguasaan topik biodiversity. Dalam kitaran pertama, ujian pra dilaksanakan, hanya seorang pelajar mendapat markah 11/13. Selepas itu, intervensi MOFB dilaksanakan untuk semua pelajar dalam kitaran kedua. Dalam kitaran kedua, ujian pos dilaksanakan, semua pelajar berjaya mendapat skor melebihi 11/13, manakala 80% pelajar berjaya mendapat skor 13/13. Bagi mengukuhkan lagi dapatan daripada analisis ujian pra dan ujian pos, satu soal selidik iaitu refleksi MOFB telah diedarkan secara dalam talian menggunakan aplikasi Google Form kepada setiap pelajar untuk menilai keberkesanan permainan digital MOFB. Item pertama dan kedua dalam soal selidik menunjukkan skor min yang tertinggi iaitu 4.80. Ini menunjukkan penggunaan MOFB dapat menarik minat pelajar dan pelajar berasa seronok untuk mempelajari topik biodiversity. Untuk pencapaian objektif yang pertama, 20% pelajar berjaya mendapat skor 12/13, manakala 80% pelajar pula berjaya mendapat skor 13/13. Bagi pencapaian objektif yang kedua, dapatan dari soal selidik refleksi MOFB menunjukkan 80% pelajar sangat bersetuju bahawa penggunaan permainan digital MOFB dapat menarik minat untuk mempelajari topik biodiversity. Antara keberkesanan permainan digital MOFB adalah yang pertama, boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan. Yang kedua, boleh dimainkan secara bersemuka atau atas talian. Yang ketiga, pelajar boleh memilih pusingan yang hendak dimainkan pada satu-satu masa. Yang keempat, markah dari setiap pusingan permainan MOFB dapat dikumpulkan dan dijumlahkan secara keseluruhan bagi tujuan perekodan markah pelajar. Dan yang terakhir, MOFB boleh dimainkan secara berterusan atau bersiri tanpa menjejaskan rekod permainan sedia ada. Kesimpulannya, kajian ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan berdasarkan analisis markah dari ujian pra, ujian pos dan soal selidik.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan keempat, iaitu kumpulan Lanternite yang diketuai oleh Mimi Azarina binti Ahmad Barai dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Memogen, Kaedah Pembelajaran Isomerism dan Struktur Kimia Organik. Dipersilakan. Saya merupakan pensyarah kimia Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Saya ingin menceritakanlah sedikit masalah sepanjang mengajar pelajar sistem 4 semester. Pelajar-pelajar ini amat sukar untuk menggambarkan sesuatu struktur kimia. Malah bukan setakat menggambarkan, pelajar-pelajar ini menghadapi kesukaran untuk melukis struktur kimia dengan betul dan tepat. Oleh itu, saya dan rakan-rakan mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi MolView dengan pendekatan Memogen untuk mengatasi masalah ini. Saya berbesar hati berkongsi aktiviti yang telah kami jalankan ini untuk tatapan semua.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan kelima, iaitu kumpulan Fantastic Excel yang diketuai oleh Gan P. Chen dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Pendigitalan Bahan PDP untuk Sintesis Sebatian Organik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Kalsum Mansur dari kumpulan Fantastic Excel, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan akan membentangkan PLC kami yang bertajuk Pendigitalan Bahan PDP untuk Sintesis Sebatian Organik. Kumpulan kami diketuai oleh Cik Gan Fee Chuan yang merupakan subject matter expert kimia program matrikulasi, Puan Amal Hayati Jamali, Puan Asniati Sabil dan saya selaku fasilitator. Menurut Fullen dan Langworthy, pembelajaran bermakna memerlukan pelajar untuk mencipta pengetahuan baru dan melibatkan perkongsian antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Dalam spesifikasi kurikulum kimia matrikulasi, kimia organik merangkumi tindak balas pelbagai kelas sebatian organik. Pelajar perlu tahu reagen dan keadaan setiap tindak balas dan juga perlu menghubung kait satu tindak balas dengan tindak balas lain dan mencadangkan laluan bagi sintesis sebatian organik. Sebagai satu kumpulan yang mempunyai pengalaman mengajar 10 hingga 20 tahun, kami kerap mengadakan perbincangan berterusan untuk memupuk pembelajaran bermakna pelajar. Kami juga berkongsi pemerhatian tentang pencapaian pelajar yang terjejas kerana amalan menghafal. Hasil dari perbincangan dan perkongsian, kami berkolaborasi menghasilkan strategi PDP yang berkesan dalam kimia organik. Tinjauan awal kami ke atas pelajar untuk mengkaji masalah pembelajaran sintesis sebatian organik mendapati pelajar tidak dapat meramalkan produk akhir satu tindak balas. Pelajar tidak dapat menghubung kaitkan satu kelas sebatian dengan sebatian lain melalui tindak balas. Pelajar sukar mengingat reagen dan keadaan tindak balas dan yang paling tinggi adalah masalah pelajar kebuntuan idea dalam menulis laluan sintesis sebatian organik. Kami turut mendapatkan maklum balas pelajar tentang kaedah yang dirasakan dapat membantu pembelajaran sintesis sebatian organik, kaedah video dan menghafal sahaja, kaedah memahami dan mengingat tindak balas, interaktif game dan penggunaan nota atau peta konsep hubung kait antara sebatian. Kaedah yang dirasakan paling membantu pelajar adalah banyakkan latihan. Justru itu, kami bersepakat melaksanakan PLC menggunakan alat kolaboratif Lesson Study. 3 kitaran telah kami laksanakan yang melibatkan penambahbaikan rancangan pengajaran harian RPH dan bahan PDP digital yang kami gunakan. Kami berfokus kepada topik hydrocarbons dan haloalkenes di mana kedua-duanya mempunyai sejumlah 25 tindak balas organik. Berikut adalah 3 objektif bagi pelaksanaan PLC kami. Dipaparkan adalah jangka masa pelaksanaan lesson study kami yang melibatkan jumlah keseluruhan 73 orang peserta kajian. Berdasarkan keperluan pelajar melalui tinjauan awal kami telah sediakan bahan PDP menggunakan aplikasi digital selaras dengan pembelajaran abad ke-21 dan cabaran norma baharu pasca pandemik. Pertama, bahan PDP menggunakan aplikasi WordWall dengan aktiviti game show quiz dan dibina dalam bentuk soalan objektif. Kedua, bahan PDP menggunakan aplikasi TeacherMate dengan aktiviti drag and drop di mana peserta perlu melengkapkan peta konsep. Dan yang ketiga, bahan PDP menggunakan juga aplikasi TeacherMate dengan aktiviti drag and drop melibatkan retrosynthetic analysis dalam menyelesaikan masalah sintesis sebatian organik. Antara kaedah penilaian yang kami gunakan adalah ujian pra dan ujian pasca seperti yang dipaparkan di skrin. Bagi kitaran 1, pencapaian peserta kajian dalam ujian pra adalah pada tahap lemah dengan min markah 6.91. Selepas intervensi, min markah peserta dalam ujian pasca meningkat sedikit kepada 9.32. Peratus lulus dalam ujian pasca pula hanya 80% sahaja. Oleh itu, kami telah laksanakan penambahbaikan, tidak lagi menetapkan had percubaan untuk game show quiz. Kami juga telah mengurangkan bilangan soalan bagi setiap aktiviti.
Bagi kitaran 2 pula, pencapaian peserta dalam ujian pra masih berada di tahap lemah dan hanya menunjukkan sedikit peningkatan dalam ujian pasca. Justru kami laksanakan penambahbaikan seterusnya, iaitu memurnikan cara penulisan reagen dan keadaan bagi tindak balas mengikut cadangan pakar rujuk. Kami juga membina satu lagi aktiviti digital dalam PDP menggunakan kaedah retrosynthetic analysis. Hasil dari penambahbaikan kitaran 1 dan 2, dapatan kami di kitaran 3 adalah min markah peserta dalam ujian pra 5.50, manakala min markah dalam ujian pasca telah menunjukkan peningkatan mendadak kepada 11.67. Justru itu kami dapati, peningkatan markah untuk ujian pasca adalah jauh lebih baik dalam kitaran 3 berbanding kitaran 1 dan 2. Tiada pelajar gagal dalam ujian pasca bagi kitaran 3. Ini jelas menunjukkan objektif pembelajaran telah tercapai dengan menggunakan RPH dan bahan PDP digital yang telah ditambah baik. Melalui kaedah penilaian soal selidik, kesemua 6 item telah mencapai skor min melepasi 4.00. Ini menunjukkan peserta kajian telah memberikan maklum balas yang amat positif terhadap bahan PDP digital yang kami gunakan. Berikut adalah 3 item soal selidik dengan min tertinggi. Seterusnya, berikut adalah hasil temu bual dengan peserta kajian secara rawak untuk mendapatkan pandangan mereka tentang PDP yang telah dijalankan. Saya telah berpeluang membentangkan pendekatan retrosynthetic analysis ini serta kelebihan aplikasi WordWall dan TeacherMate dalam PDP kepada rakan pensyarah dalam sesi wacana ilmu unit kimia KMNS untuk tujuan sebar luas. Ini bertujuan memupuk budaya kolaborasi dalam menjana pembelajaran bermakna ke arah kecemerlangan pelajar. Kumpulan kami juga telah berpeluang berkongsi dapatan lesson study ini dengan rakan-rakan jabatan lain sewaktu perbincangan dalam kumpulan bagi bengkel pemantapan penulisan ilmiah di peringkat kolej. Budaya perkongsian begini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pensyarah. Sekian daripada kami, Fantastic Excel. Terima kasih.
Selamat kembali. Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ke-6, iaitu kumpulan Fast Zoom, yang diketuai oleh Nur Asfaliza binti Muhammad dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Penggunaan aplikasi Augmented Reality Metaverse dalam permainan papan translasi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan Fast Zoom akan membentangkan laporan PLC bertajuk Penggunaan Aplikasi Augmented Reality Metaverse dalam Permainan Papan Translasi. Permainan ini berlangsung secara aktif dan berpusatkan pelajar di mana pelajar perlu meneroka proses translasi secara kendiri dan sekaligus menfokuskan kepada pencapaian pelajar. Kami menyasarkan peningkatan penguasaan pelajar dalam mengenal pasti komponen yang terlibat dalam proses translasi dan kemampuan pelajar untuk menerangkan proses translasi dengan tepat. Daripada perbincangan kumpulan kami, antara masalah yang dikenal pasti adalah keterbatasan pelajar menvisualkan proses translasi menyebabkan draft jawapan tugasan yang dihantar tidak memuaskan, seperti penggunaan istilah komponen yang tidak tepat. Pelajar juga tidak melibatkan diri secara aktif ketika sesi pembelajaran. Berikut merupakan refleksi dan analisis terhadap respon pelajar ketika menjawab soalan tutorial dan kuis. Kami turut mendapatkan persepsi pelajar berkaitan teknik yang digunakan ketika PDP sebelum intervensi dijalankan. Analisis persepsi pelajar adalah seperti berikut. Antara rasional tindakan yang diambil oleh kumpulan kami adalah untuk menukarkan konsep proses translasi yang abstrak kepada permainan yang maujud di samping menggalakkan pembelajaran secara hands-on yang melibatkan penggunaan multisensori. Melalui permainan ini juga, self-efficacy dapat diwujudkan dalam kalangan pelajar. Berikut merupakan 4 objektif yang hendak dicapai oleh kumpulan kami selepas menjalankan intervensi ini. Berdasarkan analisis bahagian 1, 100% pelajar berjaya mendapat 14 markah penuh bagi mengenal pasti antikoden dan amino asid yang sepadan dengan koden. Peningkatan purata markah ujian pos pula adalah sebanyak 52.1% berbanding ujian pra. Sebagai kesimpulan, objektif 1 berjaya dicapai.
Bagi soalan bahagian 2, 40% pelajar dapat mengenal pasti semua komponen yang terlibat dalam proses translasi dengan tepat. Peningkatan markah purata bagi ujian POS adalah sebanyak 58% berbanding ujian pra. Ini menunjukkan objektif kedua dapat dicapai melalui tontonan video selama 3 minit. Bagi soalan bahagian 3 pula, 85% pelajar mencapai markah minimum 16 dan mencapai objektif yang ditetapkan. Selebihnya 15% pelajar tidak mencapai markah minimum tetapi mencatatkan peningkatan markah berbanding ujian pra. Peningkatan purata markah adalah sebanyak 49.7%. Kesimpulannya, tindakan susulan boleh dilakukan ke atas pelajar yang belum mencapai objektif. Berikut merupakan analisis bagi item persepsi pelajar terhadap intervensi yang dijalankan. Because it shows us the diagram itself. So we're not just learning through words. So I think the game is really fun to play. Translasi ni, tapi lepas saya main game ni, saya rasa saya lebih mudah nak faham lah. So game ni sangat membantu lah untuk saya.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ketujuh, iaitu kumpulan IF, yang diketuai oleh Rabiato Adawiyah Ayub dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Penyelesaian Kaedah IARO menggunakan aplikasi digital Aerosol. Dipersilakan. Hai, kami kumpulan GIF dari Unit Matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Saya Rabiato Adawiyah binti Ayub selaku Ketua Kumpulan. Hai, saya Jamiatul Nada binti Atta Elais Ismail. Hai, saya Hairun Azman bin Adnan. Tajuk PLC kumpulan kami adalah Penyelesaian Kaedah IARO menggunakan aplikasi digital Aerosol. Pembentukan kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pensyarah matematik yang komited dan berdedikasi dalam menjalankan PLC. Seterusnya adalah pemilihan alat kolaboratif bagi PLC kumpulan kami. Kami telah memilih Problem Solving Group. Berikut merupakan 3 objektif utama dalam Problem Solving Group. Seterusnya, kami telah mengadakan beberapa sesi perbincangan di mana kumpulan kami telah berbincang dan mencari intervensi yang sesuai untuk permasalahan kumpulan kami. Seterusnya, penyataan masalah. Setelah melalui beberapa sesi refleksi dan perbincangan, kumpulan kami telah mengenal pasti beberapa masalah yang dilalui oleh pelajar dan para pensyarah. Yang pertama, pelajar tidak yakin untuk menjawab soalan IARO. Dan yang kedua, pelajar terlalu banyak hilang markah dalam tugasan yang telah mereka lakukan. Seterusnya, pensyarah mengambil masa yang lama untuk menyemak jawapan pelajar dan juga pensyarah tidak dapat mencari kesalahan pelajar dalam penyelesaian IARO mereka. Pembinaan digital tool aplikasi Aerosol. Setelah melalui beberapa sesi brainstorming, kami telah mencari satu inovasi digital untuk menyelesaikan masalah penyelesaian IARO. Terdapat 3 perkara yang kami titik beratkan dalam pembinaan IARO ini. Ianya mestilah aplikasi yang mudah, mesra pengguna serta menjimatkan kos di mana ia tidak melibatkan kos yang tinggi dalam pembuatannya. Setelah itu kami menghasilkan kalkulator Aerosol. Penggunaan aplikasi digital Aerosol. Aplikasi ini telah dibina menggunakan Microsoft Excel 365 dan paparan terbaik adalah menggunakan Microsoft Excel 2013 dan ke atas. Hanya terdapat 4 langkah mudah dalam menggunakan aplikasi digital Aerosol. Yang pertama, para pelajar dan pensyarah hanya perlu memuat turun kalkulator Aerosol daripada Google Drive ataupun mengimbas QR Code. Yang kedua, para pelajar dan pensyarah perlu membuka Aerosol kalkulator dalam komputer masing-masing. Yang ketiga, para pelajar dan pensyarah hanya perlu memasukkan elemen metrik berdasarkan soalan yang diberi. Dan yang terakhir, kalkulator Aerosol akan memaparkan jawapan sebenar dan langkah pengiraan di mana para pelajar dan pensyarah boleh menyemak langkah pengiraan mereka. Berikut merupakan paparan Aerosol kalkulator setelah dimuat turun di dalam komputer masing-masing. Pengguna hanya perlu memasukkan elemen metrik di bahagian A dan secara automatik langkah pengiraan yang lengkap serta jawapan akhir bagi metrik songsang akan dipaparkan di sini. Kelebihan aplikasi Aerosol. Terdapat 6 ciri utama yang menjadikan kalkulator Aerosol sebagai satu intervensi yang terbaik untuk kumpulan kami. Yang pertama, ianya mudah diakses di mana para pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi Aerosol daripada Google Drive ataupun mengimbas QR Code. Yang kedua, ianya mudah digunakan di mana hanya terdapat 4 langkah mudah dalam penggunaan kalkulator Aerosol. Yang ketiga, ianya mesra pengguna di mana ia hanya menggunakan perisian Microsoft Excel daripada Microsoft Office. Seterusnya, yang keempat, aplikasi Aerosol sangat menjimatkan masa di mana para pengguna iaitu pelajar dan pensyarah tidak perlu menggunakan masa yang lama untuk menyemak langkah pengiraan IARO. Yang kelima,
ianya menjimatkan kos, di mana kos pembinaan Eroxel adalah kosong, di mana hanya kami menggunakan Microsoft Excel. Dan yang keenam, ianya radikal, di mana tiada lagi inovasi seumpama ini yang telah digunakan dan berada di pasaran. Keberkesanan inovasi kepada pelajar dan pensyarah. Yang pertama, pensyarah dapat menjimatkan masa dalam menyediakan skema bagi tugasan ataupun kuis. Seterusnya, pensyarah dapat menjimatkan masa dalam menyemak jalan kira pelajar. Bagi pelajar pula, mereka dapat meningkatkan keyakinan diri dalam menjawab soalan berkaitan ERO. Seterusnya, pelajar dapat meningkatkan aktiviti kendiri berpusatkan pelajar. Dan akhir sekali, dapat menjimatkan masa dalam menyemak langkah pengiraan mereka sendiri. Pencapaian objektif. Berdasarkan soal selidik yang telah kami jalankan, kami menerima maklum balas yang sangat positif, di mana 100% pelajar bersetuju Eroxel membantu mereka dalam menyemak soalan ERO dengan lebih cepat dan tepat. 100% pensyarah juga bersetuju Eroxel menjadikan pembinaan soalan ERO lebih mudah dan PDP menjadi lebih efisien. Kesesuaian alat kolaboratif. Menggunakan platform PLC ini, kami dapat berkongsi pendapat dan pengetahuan serta kemahiran, di samping dapat mengaplikasikan amalan pedagogi yang terbaik, serta kami juga dapat menggunakan komunikasi yang berkesan dan membangunkan profesionalisme guru, dan kami juga dapat berdiskusi secara profesional. Perkongsian hasil dapatan. Aplikasi ini telah digunakan secara meluas oleh para pelajar dan pensyarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan Kolej Matrikulasi seluruh Malaysia. Kami telah memudah cara penggunaan Eroxel melalui platform-platform berikut. Berikut merupakan anugerah dan penghargaan yang telah kami terima di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Berikut merupakan testimoni pengguna Eroxel. Sekian saja perkongsian PLC kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
selamat kembali. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan terakhir, iaitu kumpulan KMPH T Zenith yang diketuai oleh Nur Zulaikha binti Adam Musa dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Implementasi Jadual CO2 C2 dalam pengajaran dan pembelajaran Graph Action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan KMPH Zenith akan membentangkan kertas PLC untuk tahun 2022 dalam mood peer coaching, di mana tajuk kami adalah implementasi jadual CO2 C2 dalam pengajaran dan pembelajaran Graph Action Potential. Di sini saya kongsikan sedikit pernyataan masalah. Untuk makluman semua, topik coordination adalah topik yang terpanjang dan merupakan topik yang menyumbang markah yang terbanyak dalam PSPM 2, di mana pelajar SDS perlu mempelajari sebanyak 21 topik bagi kursus biologi dalam tempoh masa yang sangat singkat. Menurut LKC, bagi 3 tahun berturut-turut, majoriti pelajar gagal mendapat markah yang baik, di mana 85% pelajar memerlukan masa yang agak lama bagi menghafal sesuatu proses dan mereka juga biasanya sangat cepat lupa. Terdapat 2 penetapan objektif, di mana objektif yang pertama adalah berkongsi pelaksanaan strategi yang sesuai dalam mengajar Graph Action Potential di antara coach dan coachee. Dan kita juga ingin melihat maklum balas pelajar kesan penggunaan jadual CO2 C2 dalam pembelajaran. Pemilihan alat kolaboratif adalah peer coaching. Mood 2 iaitu pembimbing instruksi, di mana coach sebagai guru mengajar model ataupun inovasi pengajaran. Di sini saya kongsikan strategi atau inovasi iaitu jadual CO2 C2. Sebelum pelaksanaan, terdapat pra-konferensi, di mana perkara yang akan dibincangkan antara coach dan coachee adalah matlamat ataupun objektif, di mana coach menyampaikan konten dengan menggunakan jadual CO2 C2, manakala coachee memerhatikan PDP yang dijalankan dan pelajar akan terlibat dalam sesi pembelajaran. Strategi yang akan digunakan adalah penggunaan jadual CO2 C2 itu sendiri, aplikasi quizzes dan soal selidik dengan menggunakan Google Form. Pengumpulan data akan dilakukan untuk melihat hasil pemerhatian daripada soal selidik Google Form yang akan diberikan kepada pelajar. Dalam pelaksanaan sesi co-coaching, Intern Zurina binti Ahmad iaitu saya akan bertindak sebagai coach, manakala Nur Zulaikha, Azrina dan juga Nur Hasni akan berada sebagai coachee. Pelaksanaan ini melibatkan kelas 6 di SH23 pada sesi kelas waktu petang, iaitu di sekitar pukul 2 hingga 2.55 di Makmal Biologi 6. Okey, di sini saya kongsikan sedikit lampiran menunjukkan perbincangan kumpulan semasa pra-konferensi. Di mana penggubalan jadual CO2 situ juga dibuat dan dikongsikan ketika pra-konferensi. Di sini saya kongsikan sedikit gambar sewaktu sesi PDP berlangsung, di mana coach menyampaikan PDP, menerangkan tentang konsep Graph Action Potential dan menerangkan kepada pelajar penggunaan jadual CO2 C2. Sepanjang sesi pengajaran, kita akan dapati pelajar terlibat secara aktif dalam hands-on jadual CO2 C2 dan menjawab semua soalan menggunakan aplikasi quizzes dengan baik. Di dalam pasca konferensi, kita akan dapati coachee 1 mengatakan bahawa pensyarah pembimbing menguasai isi kandungan pelajaran dengan amat baik, manakala coachee yang kedua mengatakan bahawa pensyarah memasukkan unsur kecindan semasa PDP, dan coachee yang ketiga mengatakan strategi penggunaan jadual perbandingan amat menarik dan menjimatkan masa.
Di sini saya kongsikan analisis data maklum balas pelajar daripada Google Form yang diberikan kepada pelajar. Bagi item pertama, penggunaan jadual CO2C2 menarik minat saya untuk belajar topik Generation of Action Potential. Kita akan dapati 95% mengatakan penggunaan jadual ini menarik minat dia untuk memahami ataupun mempelajari topik Generation of Action Potential. Manakala item yang kedua, saya merasakan penggunaan jadual CO2 mudah dipraktikan. Hampir semua 100% pelajar bersetuju di mana jadual ini dapat digunakan dengan mudah dalam memahami Generation of Action Potential. Kita tengok item yang ketiga. Penggunaan jadual CO2 membantu saya belajar secara kendiri. Pun sama, 100% pelajar bersetuju dengan pernyataan itu. Dan item yang keempat, jadual CO2 yang digunakan membantu saya memahami topik Generation of Action Potential. Yes, 95% bersetuju. Kita tengok item yang kelima, pembelajaran ini sangat aktif dengan penggunaan jadual CO2 Semua pelajar, 100% pelajar bersetuju. Dan item yang keenam, saya dapat menghayati topik ini dengan baik pada hari ini. Betul, 100% pelajar juga bersetuju bahawa sesi pembelajaran kali ini dengan menggunakan jadual CO2 dapat membantu pelajar menghayati topik ini dengan lebih baik. Di mana kalau kita tengok skala, 5 adalah sangat setuju, manakala 4 adalah setuju. Kami juga ada membuat perkongsian dengan Kolej Matrikulasi Johor penggunaan jadual CO2 dan makluman daripada pensyarah Kolej Matrikulasi Johor. Jadual CO2 ini adalah sangat menarik. Beberapa penambahbaikan kami rasakan perlu dilakukan seperti mengaplikasikan jadual CO2 dalam bentuk online ataupun mudah alih. Dan QR code yang membawa pautan kepada video proses action potential sepatutnya dikongsikan sepanjang sesi pengajaran. Dan mendapatkan kerjasama dengan semua ahli unit agar terlibat sama dengan aktiviti peer coaching. Maksudnya tidak hanya tertakluk kepada ahli kumpulan sahaja. Seterusnya saya akan kongsikan rumusan sesi peer coaching ini. Kita akan dapati sesi ini mewujudkan pembelajaran berterusan dalam kalangan pensyarah. Dia juga dapat memberikan kesan positif kepada koci dan juga pelajar. Ia juga dapat mengenal pasti kelemahan serta menambah baik dan mengatur strategi yang lebih baik, dan sesi ini juga adalah amalan yang sangat bagus. Di sini saya kongsikan lampiran menunjukkan jadual CO2 yang telah lengkap oleh pelajar dan gambar perbincangan pasca konferensi bersama ahli kumpulan.
Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa dua gerangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah diucapkan kepada para pembentang atas perkongsian mereka sebentar. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka, berakhirlah sesi 3. Sekian, terima kasih.